Beribu orang menghidapi bara setiap tahun. Anda tidak keseorangan jika anda atau orang yang tersayang menghidapinya. Memahami bara dan rawatannya boleh membantu anda mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Tubuh manusia mengandungi berjuta unit binaan yang dikenali sebagai sel. Sel-sel sihat tumbuh dan membahagi dengan teratur supaya penyembuhan dan pertubuhan tisu badan boleh berlaku. Ada kalanya, kesalahan boleh berlaku dalam pembahagian sel menghasilkan sel tidak normal yang tumbuh dan membahagi secara tidak terkawal dan mempunyai kebolehan untuk menyerang dan merebak ke bahagian tubuh yang lain. Sel-sel tersebut dikenali sebagai sel bara. Terdapat pelbagai rawatan untuk bara. Doktor anda mungkin telah menyarankan kemoterapi bergantung pada jenis dan tahap bara, kesannya dan kesihatan tubuh anda secara umum. Kemoterapi menggunakan sejenis ubat atau campuran ubat-ubatan untuk melawan sel-sel bara. Ubat-ubatan kemoterapi melambatkan pertumbuhan dan perebakan pantas sel-sel bara. Bergantung pada jenis dan tahap bara, rawatan kemoterapi boleh digabungkan dengan pembedahan, terapi radiasi dan sebagainya. Tujuan kemoterapi biasanya adalah untuk meningkatkan peluang anda untuk hidup dengan menyembuhkan, mengawal dan mengurangkan simptom-simptom akibat bara. Kemoterapi boleh diberi melalui pelbagai cara seperti suntikan atau titisan infusi, suntikan ke dalam otot, kulit atau tulang belakang, diambil secara oral dalam bentuk pil atau kapsul atau melalui kateter ke dalam dada ataupun di kencing. Jenis rawatan kemoterapi yang digunakan dan tempoh keseluruhan rawatan bergantung pada jenis bara, tujuan rawatan, ubat-ubatan yang digunakan, respon anda kepada sel-sel bara dan kesan-kesan sampingan. Semasa lawatan bersama doktor anda, doktor akan memberi keterangan mengenai simptom-simptom dan kesan-kesan sampingan, melakukan pemeriksaan dan mengulas hasil keputusan. Anda juga akan mendapat peluang untuk mengajukan soalan. Kemoterapi biasanya dijalankan secara berkala dan dilakukan mengikut jadual harian, mingguan atau bulanan bergantung pada prosedur anda. Ini membolehkan sel-sel normal untuk pulih dan tubuh anda akan menjadi lebih kuat. Secara am, kemoterapi dilakukan di klinik pesakit luar. Namun, anda mungkin perlu menetap di hospital jika doktor anda rasa ia diperlukan untuk memerhatikan tindak balas tubuh anda akibat kemoterapi. Prosedur kemoterapi mungkin mengambil masa beberapa jam kerana ubat-ubatan perlu diberi secara berterusan selama 2 hingga 5 hari atau lebih. Ini boleh dijalankan sebagai pesakit dalam atau pesakit luar. Ia amat penting untuk mengikut jadual kemoterapi yang ditetapkan oleh doktor anda. Ketinggalan atau melambatkan kemoterapi anda boleh menjejaskan keberkesanan prosedur kemoterapi. Kemoterapi biasanya dikaitkan dengan banyak kesan sampingan kerana sel-sel bara tumbuh dan membahagi dengan pantas dan kemoterapi berperanan membunuh sel-sel bara tersebut. Namun, sel-sel tulang tunjang, sel-sel di dalam sistem penghadaman, folikel-folikel rambut dan sistem reproduksi besar kemungkinan terjejas akibat kemoterapi. Kebanyakan kesan-kesan sampingan bersifat sementara dan akan hilang secara beransur-ansur setelah rawatan tamat. Tetapi, masa yang diperlukan untuk pulih daripada kesan-kesan sampingan bergantung pada setiap individu. Kesan-kesan sampingan yang kerap anda alami adalah demam,
jangkitan atau keguguran rambut yang boleh dikurangkan atau dielak dengan bantuan ubat. Kemoterapi boleh mengurangkan sel-sel darah putih yang dihasilkan oleh tubuh anda, mengakibatkan anda untuk mudah dijangkiti kuman. Penyakit biasa seperti demam, batuk dan selesema boleh menjadi lebih teruk. Ia penting untuk mengamalkan kebersihan diri yang baik dan mengambil langkah berjaga-jaga. Anda boleh mengurangkan risiko jangkitan kuman dengan mengelak tempat yang sesak dan hindari mereka yang mengalami batuk, selesema dan sebagainya. Elak dari makan makanan mentah seperti sashimi. Elak juga dari memegang tanam-tanaman dan najis binatang. Pastikan anda memberitahu doktor atau jururawat jika suhu badan anda mencecah 38 darjah Celsius atau jika anda mengalami sakit tekak atau mulut, kemerahan atau bengkak di bahagian tubuh anda atau kesakitan di daerah kateter intravena. Anda mungkin berasa mual semasa atau sesudah setiap sesi. Doktor anda mungkin memberi pil untuk mengawal atau mengurangkan rasa loya dan muntah-muntah. Makan makanan dalam amaun yang sedikit secara kerap dan bukan jumlah makanan yang banyak. Ambil makanan ringan seperti bubur atau sup dan elak makanan berminyak yang digoreng dan makanan pedas. Gula-gula masam dan jeruk boleh membantu. Jika anda berasa loya dan mengalami muntah-muntah untuk beberapa hari atau jika ia menjejas aktiviti harian anda, pastikan bahawa anda menyatakan kepada doktor anda atau jururawat. Terdapat ubat kemoterapi yang menyebabkan ulcer atau seriawan di dalam mulut dan tekak. Luka-luka ini mungkin menyakitkan dan boleh mengakibatkan jangkitan. Ia penting untuk menjaga kebersihan mulut dan tekak. Berus gigi anda 2 kali sehari menggunakan berus gigi yang lembut dan kumur-kumur dengan air garam atau pencuci mulut yang tidak mengandungi alkohol selepas makan. Jika anda menggunakan gigi palsu, pastikan anda mengeluarkan gigi palsu tersebut dan memberusnya. Sebelum anda kumur dan cuci mulut, rendam gigi palsu anda di dalam cecair pencuci gigi palsu selama beberapa minit dan jangan menggunakan gigi palsu anda ketika anda tidur. Kelesuan merupakan sesuatu yang lazim apabila seseorang menjalani rawatan kemoterapi. Anda mungkin berasa penat selepas sesi rawatan dan ini boleh menjejas aktiviti harian anda. Pastikan anda aktif, kerap minum air dan ambil makanan yang berkhasiat. Kerap kali, kemoterapi dikaitkan dengan keguguran rambut. Kemoterapi boleh melemahkan folikel rambut dan menyebabkan keguguran rambut yang lebih cepat di bahagian-bahagian tubuh anda. Namun, tidak semua ubat kemoterapi yang akan menyebabkan keguguran rambut dan selalunya ia hanya sementara. Biasanya, rambut gugur selama 10 hingga 21 hari selepas tahap pertama kemoterapi dan ia biasanya bermula di kepala. Tetapi, anda mungkin mengalami keguguran rambut di bahagian tubuh yang lain. Pertumbuhan rambut mungkin bermula semasa rawatan kemoterapi sedang berlaku, tetapi ia mungkin mengambil masa yang lebih lama. Simpan rambut yang pendek, gunakan shampoo yang sederhana dan cuci rambut anda dengan lembut. Elak daripada menggunakan alat pengering rambut, roller rambut dan sepit atau getah dan jangan warnakan atau kerintingkan rambut anda. Kami menawarkan bengkel seperti bengkel Look Good Feel Better untuk membantu pesakit menghadapi imej diri dan meningkatkan mutu kehidupan. Selendang, topi atau serban juga merupakan cara yang berkesan untuk melindungi kepala daripada selaran matahari dan mempersiapkan diri anda untuk keguguran rambut. Anda juga boleh mendapatkan rambut palsu yang serupa dengan warna rambut anda.
Ianya amat penting untuk memberitahu doktor dan jururawat mengenai kesan-kesan sampingan yang anda hadapi, supaya mereka boleh perhatikan kemajuan ketika anda menjalani rawatan. Ramai yang bimbang akan kesakitan yang disebabkan kemoterapi. Menerima kemoterapi melalui suntikan atau secara oral biasanya sama seperti menerima ubat-ubatan lain melalui cara-cara yang serupa. Namun, urat anda boleh menjadi keras atau sakit selepas suntikan yang berulang. Pastikan anda memaklumkan kepada doktor atau jururawat jika anda mengalami kesakitan atau ketidakselesaan semasa atau sesudah suntikan atau infusi. Jika anda terlepas satu dos ubat-ubatan atau satu sesi kemoterapi, kunjungi doktor atau ahli farmasi dengan segera. Mereka akan menasihati anda mengenai cara terbaik untuk menangani keperluan anda. Jangan ambil dos ubat tambahan untuk dos yang telah terlepas tanpa arahan yang ditetapkan oleh doktor anda kerana ia boleh membahayakan tubuh anda. Ubat-ubatan yang lain mungkin mengganggu kesan daripada rawatan kemoterapi atau mengakibatkan kesan-kesan sampingan yang lain. Lantas, ia penting untuk memberitahu doktor anda mengenai ubat-ubatan lain yang anda ambil sebelum rawatan dimulakan. Anda harus sentiasa berbincang dengan doktor mengenai ubat-ubatan yang baru seperti ubat dari farmasi swasta, ubat tradisional atau herba dan juga vitamin-vitamin semasa anda menjalani kemoterapi. Jika anda ingin mengambil minuman keras, anda harus berbincang dengan doktor anda sebelum melakukannya. Walaupun pengambilannya selamat, anda harus melakukannya secara sederhana. Secara umum, anda tidak perlu mengubah diet semasa anda sedang menjalani kemoterapi, tetapi anda perlu mengubah diet sekiranya anda mengalami sebarang kesan sampingan. Adalah terbaik untuk mengelak daripada makan makanan mentah seperti sushi, daging mentah atau telur yang tidak dimasak dengan sepenuhnya supaya tidak dijangkiti kuman. Mengamalkan diet yang seimbang dan mengelak makanan berminyak dan pedas boleh membantu anda menghadapi sebarang kesan sampingan seperti loya dan ulcer di dalam mulut dan melawan jangkitan dengan lebih berkesan. Ia juga memastikan bahawa tubuh anda membina semula tisu-tisu dengan lebih cepat. Ia sudah tentu bukan satu tempoh yang mudah untuk kita lalui sebagai sebuah keluarga. Kita terpaksa mengunjungi hospital berulang kali untuk ulasan perubatan dan rawatan kemoterapi. Ini semua mencabar fizikal dan emosi kita. Tetapi, kita harus tetap bersemangat dan percaya bahawa beliau akan beransur pulih dan melihatnya menjadi semakin pulih dengan setiap tahap rawatan pastinya membuat segala usaha berbaloi. Ia amat penting untuk kita ketahui bahawa kita tidak keseorangan dalam perjuangan untuk mengatasi bara. Terdapat ramai pesakit yang berjaya mengatasi bara dan terdapat kumpulan sokongan di luar sana yang sentiasa bersedia untuk membantu atau memberi semangat jika anda perlu. Kita telah menjalani pengalaman pahit ini dan kita memahami akan situasi sebegini. Lantas, kita ingin berjuang bersama dengan anda. Kita akan sentiasa bersama. Saya seorang wira yang telah berjaya mengatasi bara hidung tahap 4 yang berlaku pada tahun 2012. Saya memulakan rawatan pada bulan April dan menyelesaikannya pada bulan November. Rawatannya memang mencabar dan ia memberi tekanan pada diri saya. Ia tidak mudah tetapi saya tidak berputus asa. Saya menjalani 12 tahap kemoterapi dan radioterapi sebanyak 33 kali dan ia amat mencabar. Saya mengalami muntah-muntah, berasa loya dan mabuk dan saya terpaksa pergi menjalani rawatan bersendirian tanpa ditemani sesiapa.
saya terpaksa menerima dan meneruskan perjalanan demi masa depan. Saya mempunyai 3 orang anak dan saya tidak berputus asa. Kini, saya ingin berkongsi dengan anda semua di sini supaya tetap cekal dan tidak berputus asa dalam rawatan yang anda jalani kerana kepercayaan memberi harapan. Saya harap ini dapat membantu anda. NSIS juga menawarkan pelbagai program sokongan yang direka untuk mendorong anda dan pengasuh anda secara fizikal dan fiziologi. Di Pusat Perubatan NUH, terdapat sebuah perpustakaan yang terletak di tingkat 10 pusat sumber kesihatan kami yang mengandungi lebih daripada 900 bahan-bahan rujukan fiksyen dan bukan fiksyen lengkap dengan segala informasi dan sumber pendidikan mengenai penjagaan bara untuk anda dan pengasuh anda. Di Pusat Sumber Kesihatan juga terdapat kerusi urut, internet percuma dan tayangan filem untuk anda dan pengasuh anda untuk mengisi masa sementara menunggu untuk temu janji atau orang tersayang. Pusat Sumber Kesihatan kami juga memperkenalkan program sokongan seperti Living with Cancer Education Series dan Kids Connect untuk memberi anda, anak dan keluarga anda informasi terkini dan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi bara dan kesan-kesan sampingan. Program-program lain seperti Cooking Masterclass, Relax Your Mind Yoga Classes dan kelas Therapeutic Use of Art Making disasarkan untuk permudahkan keseluruhan perjalanan anda lantas meningkatkan mutu kehidupan. Tambahan lagi, Cancerline Nurse merupakan khidmat talian percuma yang dikendalikan oleh jururawat onkologi terlatih. Ia merupakan khidmat tanpa nama dan dirahsiakan yang memberi maklumat dan kaunseling mengenai isu-isu yang berkaitan dengan bara untuk anda, keluarga anda dan masyarakat. Talian ini dibuka pada hari Isnin hingga Jumaat jam 8.30 pagi hingga 5.30 petang. Tempoh keseluruhan rawatan kemoterapi bergantung pada jenis bara yang anda hidapi, tujuan rawatan, ubat-ubatan yang digunakan, respon dari sel-sel bara dan juga kesan-kesan sampingan yang mungkin anda alami. Kadangkala, ada yang menjalani kemoterapi selama 6 hingga 12 bulan, tetapi ia berbeza bagi setiap individu. Sangat penting untuk anda bekerjasama dengan doktor dan menjalani keseluruhan tempoh rawatan. Ia mungkin lama dan tidak mudah, namun usaha bersepadu daripada anda, keluarga anda, orang tersayang, doktor dan jururawat anda memainkan peranan yang penting sepanjang tempoh rawatan.